Tuan-puan sekalian, orang dulu-dulu kalau hidup mereka musnah, tak ada harapan, tak tahu apa nak jadi, bila mereka datang pada Islam, hidup mereka berubah. Dengan kalimah ini, hidup orang Islam jadi kuat, maju, jadi bersemangat. Orang beriman, orang paling berani dalam dunia. Nabi kata, takutkan Allah, sumber segala kebijaksanaan. Takutkan Allah, sumber segala kebijaksanaan. Orang yang takutkan Allah, dia akan menjadi orang yang paling hebat dalam dunia. Tapi Nabi SAW tengok orang-orang datang kat Madinah, masa kat Mekah pun ada. Bila orang tu balik, hidup dia gagal. Hidup dia gagal. Bila dia balik, hidup dia gagal, dia berniaga tak jadi, keluarga tak jadi, semua tak jadi. Nabi SAW beritahu pada mereka, nak tak aku kongsikan, nak tak aku beritahu satu kalimah, yang dengan kalimah ini hidup kamu akan berubah. Nak tak aku beritahu kamu kalimah yang kalau kamu ucapkan, hidup kamu berubah, bahagia, tenang, berubah. Dia kata, saya dah buat macam-macam, kamu cuma kata satu kalimah, dengan kalimah hidupkan saya berubah. Nabi SAW bersabda, cuma kalimah ni dia ucap dan dia menangis, dia rasa bahagia, hidup dia berubah. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang dulu ucap kalimah ni rasa bahagia, rasa tenang, rasa kuat. Sekarang orang kita yang patut yang paling bahagia, yang paling kuat, yang paling bersemangat, yang banyak berjuang, ialah orang yang paling lama ucap kalimah. Siapa paling lama ucap kalimah? Kita semua. Tapi sekarang kalimah ini tidak meresap dalam hati kita. Secara umumnya kalimah ni tak meresap dalam hati kita. Apa bukti dia? Lihat apa percakapan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Adakah kita bercerita tentang Allah, atau kita cerita selain daripada Allah? Kalau nama Allah banyak kita sebut dalam hidup kita, itu tandanya kita semakin rapat dan dekat dengan Allah. Sebuah rumah tangga yang bahagia dan tenang, rumah tangga tu seronok memuji Allah, bahagia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, seronok puji Allah, rasa cinta sayang pada Allah. Bila kita rasa cinta sayang pada Allah, kita jadi kuat, jadi berani. Saya jumpa 4 orang budak muda, dia belajar teruk. Ni sikit periksa-periksa sikit-sikit kan, sebab memang untuk itulah. Ada 4 orang anak-anak muda saya jumpa. 4 ni dia belajar tu kira teruk lah, mangkuk sikit. Markah dia semua bawah 10 je. Markah semua bawah 10. Orang markah tinggi-tinggi, dia markah bawah 10. 8/100. Jadi bila saya jumpa 4 orang budak ni, kat sekolah dia degil, semayang tak mau. Malam-malam pergi hilang ke sana sini. Jadi satu hari tu dia buat kesalahan besar salah dia. Adalah pengetua datang marah, dia melawan pengetua macam-macam. Dia orang semua kena gantung sekolah. Bila dia kena gantung sekolah, saya bawa dia pergi belajar iman. Lepas tu apa jadi? Hari pertama dakwah, masa tu kawasan pedalaman sikit, jumpa orang, ada orang asli, ada orang biasa, budak-budak muda. Tengah malam dia dakwah-dakwah, budak-budak ni ikut sama-sama saya. Tengah malam tiba-tiba dia nangis. Budak-budak tadi tengah malam time tahajud nangis, 4 nangis. Bukan nangis pelan-pelan, nangis kuat-kuat. Saya pun pergi belakang dia. Ya Allah, budak umur 16 tahun, 17 tahun menangis. Tuan boleh bayang, tengah malam orang tidur nyenyak. Tapi dikala anak muda sedang hancurkan hidup dengan dosa dan maksiat. Zaman sekarang anak muda tak mau tidur tengah malam. Ada anak muda umur 17 tahun, dia bangun malam menangis depan Allah. Saya pergi tengok budak-budak ni nangis-nangis, doa. Saya pergi belakang dia. Saya kata, ya Allah, banyak budak-budak ni minta. Baiknya budak-budak ni, berilah sikit rahmat yang kau beri pada dia, beri kat saya. Saya nak tidur. Tapi dia orang nangis makin kuat. Allah, nangis makin kuat. Tengah malam, seram juga kan, dalam hutan. Jadi saya pun kata, ya Allah, budak-budak ni makin kuat pula. Saya kata, dek, pelan sikit lah, tahu banyak dosa. Jangan nangis kuat-kuat sangat. Jadi 4 budak tadi dia berubah. Dia pergi sekolah, biasa duduk belakang, dia sekarang duduk depan. Dalam kajian, orang yang suka duduk depan ni dapat 65% ke atas. Orang yang suka duduk ujung-ujung, ilmu dalam kelas tu dapat 31%. Dalam hadis Nabi Sahih Muslim, orang duduk depan, rahmat Allah cepat pada dia. Orang yang duduk depan rahmat cepat. Kalau belum kahwin, kahwin cepat. Doa apa-apa nak dapat, makbul cepat. Nak dapat A pun insya-Allah cepat. Suka duduk depan. Orang suka duduk belakang. Sebab tu anak-anak kita kena suka duduk depan-depan. Orang suka duduk belakang, tengah-tengah, rahmat Allah sampai kat dia lambat-lambat.
Orang ketiga dia terus beredar, dia tak dapat apa-apa. Untuk tu kita kena berebut-rebut duduk depan. Berebut-rebut duduk mana tuan-puan? Depan-depan. Berebut-rebut duduk depan sekali. Duduk mana? Duduk depan. Lagi depan kita duduk, lagi Allah sayang kita. Lagi depan kita duduk, lagi Allah sayang. Lagi Allah sayang. Lepas tu apa jadi? Budak-budak 4 orang tadi tu, apa jadi kat dia? Apa jadi kat dia? Dia duduk dalam kelas, duduk depan. Tapi dia punya ganas tu ada lagi. Dia kata, korang duduk belakang, biar aku duduk depan. Dia halau je budak depan, duduk belakang. Baru 2 hari, takkan jadi baik, lemah lembut tiba-tiba kan. Korang duduk belakang, dia duduk depan. Sekali masa duduk depan, tahu apa jadi? Cikgu tengok dia orang lain macam. Tak pernah-pernah pakai songkok duduk depan. Budak jahat pakai songkok, duduk depan sekali. Lepas tu cikgu cakap pandang muka cikgu. Cikgu punya seram pula. Lepas tu pakai celak pula. Pakai celak pula. Hitam pula celak tu. Mata tu hitam. Hitam mata macam tu. Hitam mata. Cikgu pun kata ini black metal katnya ni kan. Cikgu dah seram dah. Sekali dia orang pun ajak pergi program belajar iman berapa hari lagi. Tuan-puan tahu apa jadi? Saya tanya dia orang 4 orang. Boleh tak periksa nanti dapat semua A 100? Saya tanya kan. Dia kata memang tak boleh lah. Tak, kalau Allah bagi boleh tak? Kalau Allah bagi. Dia kata kalau Allah bagi boleh lah. Tapi memang Allah tak bagi punya. Tak, kalau Allah bagi saja-saja je. Boleh tak kalau Allah bagi saja-saja? Dia kata kalau Allah bagi saja-saja, bolehlah kami ambil lah. Kalau Allah bagi saja-saja, kami ambil lah. Jadi apa jadi? Budak 4 orang saya suruh dia orang tukar cakap. Biasa akan budak-budak kalau belajar suka cakap mati, maaf mampus, mati. Tak baik sebutlah masjid ni, begitulah. Perkataan bukan-bukan. Bodoh, sikit-sikit bodoh. Bodoh lah kau ni kan. Hari bodoh. Bodoh je 24 jam. Sama-sama dia kan. Mati, bodoh, mampus, apa lagi. Jadi budak-budak ni tukar cakap. Daripada cakap bukan-bukan, sekarang cakap betul. Bila susahnya, insya-Allah saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Allah bersama saya, tak ada apa yang mustahil. Saya ada Allah. Selain Allah, tak boleh buat apa-apa. Cuba tuan-puan bercakap macam tu. Cuba ikut la ilaha illallah. Siapa tak ikut berdosa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berkuasa selain Allah. Allah bersama saya, tak ada apa yang mustahil. Saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Seluruh dunia ini Allah yang punya. Amerika pun Allah yang punya. Malaysia pun Allah yang punya. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Yang berkuasa hanyalah Allah. Buku-buku ni, buku tebal ni, kalau anak-anak kan tebal lagi, tak layak nak uji akal saya. Saya ada Allah, saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Dunia akhirat ni Allah yang punya. Saya orang beriman, tak pernah takut selain pada Allah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Orang beriman, walaupun orang biasa kalau gelap, dia berunduk. Orang beriman, walaupun gelap, dia terus jalan ke depan. Sebab hati dia ada Allah. Kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Kita jangan takut sesiapa pun, melainkan takut banyak pada Allah. Dalam Quran, orang beriman hanya takut pada Allah. Dia tak takut gelap, tak takut buku, tak takut periksa. Saya ada Allah. Jadi kita orang beriman kena buat terbaik dalam apa saja kita buat dalam dunia ini. Kita kena buat terbaik untuk tunjuk pada Allah. Kita nak tunjuk pada Nabi SAW apa yang kita buat untuk agama ni. Tuan-puan sekalian, hari ni ada anak-anak muda kata tak penting belajar. Tak penting belajar. Saya beritahu pada dia, ataupun yang bekerja, dia anggap tak penting kita bekerja dengan jujur amanah. Kalau tuan-puan nak tahu kat mana kita duduk, kita tinggal, Allah takdirkan. Allah perintah kita melakukan apa sahaja yang kita buat dengan terbaik. Melakukan dengan terbaik. Kita kena yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Ada orang dia sambil-sambil duduk-duduk, makan, tidur. Lepas tu malas. Nabi benci 3 orang ni. Kuat makan, kuat tidur, pemalas. Malam ni ceramah lain sikit, minta maaf kan. Anak-anak sekali ni biasa begitu ceramah anak. Kuat makan, kuat tidur, pemalas. 3 ni Allah benci. Kuat makan, kuat tidur, pemalas. Berapa orang Allah benci tuan-puan? Ada 3. 1, kuat makan. 2, kuat tidur. 3, pemalas. Bila kita ada 3 sifat ni, kita akan dulu. Lama kita duduk rehat-rehat, duduk tak payah buat apa-apa. Orang hari-hari mati tanpa agama. Saya tanya tuan-puan, siapa antara tuan-puan, anak-anak depan ni yang pernah menangis tengok orang Cina mati tanpa Islam? Siapa pernah menangis tengok orang mati tanpa iman? Siapa pernah nangis?
Siapa pernah nangis? Pernah tak nangis tengok orang mati tanpa Islam? Tuan-puan pernah tanya tak, orang mati tanpa Islam tu nak pergi mana? Mana dia nak pergi? Hari-hari orang mati tanpa Islam.